Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Aminah Amira binti Zainuddin, nombor matrik 283042, akan menerangkan berkaitan teori keadilan sosial. Apa itu teori keadilan sosial? Menurut Muzaffar Sherif dan Karl Hovland 1961 ialah ia mempunyai hubungan dengan psikologi yang berlaku apabila seseorang mendapat, menerima atau memperoleh mesej dan gemar membuat penghukuman tanpa mengetahui perkara sebenar. Keadilan sosial tidak akan wujud sekiranya komunikasi yang diterima tidak sehaluan. Keadilan sosial berlaku apabila pandangan seseorang memihak kepada majoriti masyarakat. Sekiranya maklumat yang diterima tidak sehaluan, maka boomerang efek atau kesan kezaliman akan berlaku. Seterusnya kita tengok kepentingan teori keadilan sosial. Teori ini membantu masyarakat untuk belajar cara menyampaikan mesej secara jelas agar dapat diterima oleh orang lain dengan baik. Teori mengajar kita apabila berlakunya penerimaan mesej, kita perlu membuat penyiasatan dahulu agar tidak berlaku ketidakadilan sosial di situ. Teori ini mengajar kita untuk lebih bersikap adil dalam sesuatu perkara. Contohnya, pembahagian harta pusaka dengan adik-beradik, kita perlu menerimanya jika telah dibahagi sama rata. Teori ini membantu kita untuk mengelak daripada berlakunya permasalahan pada diri sendiri serta kehidupan bermasyarakat. Penggunaan teori keadilan sosial dalam kehidupan. Teori ini jika dikaitkan dalam rutin seharian saya ialah yang pertama, kehidupan seharian saya dalam bermasyarakat, saya sentiasa menerima pendapat atau pandangan dari pihak lain ketika bermusyawarah. Jika keputusan saya tidak diterima oleh mana-mana pihak, saya menerima dengan hati yang terbuka dan sentiasa menghargai pendapat orang lain. Dengan cara itu, saya boleh mengeratkan lagi silaturahim dan menghasilkan kelompok masyarakat yang harmoni. Contoh yang kedua, dari sudut kehidupan bermasyarakat juga, saya tidak boleh merendahkan suku, kaum, budaya ataupun agama satu sama lain. Saya sebagai generasi muda hendaklah saling menghargai satu sama lain suku kaum yang pelbagai di dalam negara Malaysia yang tercinta. Contoh yang ketiga, dari sudut pendidikan anak-anak saya, di sini melalui teori keadilan sosial wajarlah kiranya setiap sekolah kebangsaan rendah dan menengah mewujudkan suasana yang lebih mesra kerana kita semua di dalam konsep masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ini. Seterusnya, contoh yang keempat, sikap penolakan yang ada pada setengah individu tidak dapat menerima hakikat tentang kenaikan pangkat yang tidak diberikan kepada beliau. Keadilan dalam menerima tugas yang diberikan kepada kita dengan baik. Jadi, kita akan melaksanakan amanah yang diberikan itu dengan jujur. Secara rumusannya, teori ini menerangkan tentang mesej yang diterima atau ditolak berdasarkan peta kognitif. Mesej bergantung kepada pelibatan ego mereka sendiri. Apabila orang menerima mesej baik secara lisan atau bertulis, mereka segera menghakimi di mana mesej itu mesti diletakkan dengan membandingkannya dengan mesej yang diterima. Sekian, terima kasih.